Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Today we are going to learn the rest of chapter 1, the first chapter, which is on the introduction of management aspect. Last week we have already learned on the first part of this chapter, which is in terms of the first part, which is at the level of corporate strategies. Kalau kamu masih ingat, we have learned on the four types of strategies, which is kalau kamu masih ingat, kita ada the first one adalah vertical integration strategies. Second one, kita learn on intensive strategies, and then we have diversification strategies, and the last one is in terms of defensive strategies. Okay. So macam saya kata sebelum ni, in terms of corporate strategies ni, dia punya main objektif adalah untuk memastikan kelangsungan operasi syarikat tersebut dalam memastikan dalam mengharungi bisnes seharian. Okey, ini adalah disebabkan mereka adalah sebuah syarikat yang besar. Di bawah payung sebuah syarikat itu, dia ada ramai pekerja. That is why selain daripada their main objective to get a profit, they also need to get some money to fuel their operation. Maksudnya, corporate strategies ni membantu syarikat dalam masa yang sama untuk sustain their business. Okay. And then kita dah berhenti sehingga kepada part Porter's generic strategies. Okay. Tak apa. Okay. Hari ni kita akan habiskan the second part, which is in terms of behavioral in management, dan juga kita akan try untuk recap balik ataupun kita ingat balik what you have learned in the previous semesters daripada subjek management, subjek marketing, and then subjek-subjek yang berkaitan dengan MGT. Sebabnya, macam saya kata sebelum ni, like I've mentioned before, untuk subjek ni dia adalah salah satu subjek yang kamu akan apply what you have learned in previous management and marketing subject. But dalam subjek ni, kamu akan apply dia dalam konteks of transportation. Okay. So, untuk part 1.2 hari ni, instead of kita belajar on behavioral in management, saya dah move the new notes ni pada dia akan jadi part ketiga. Sebabnya saya lebih suka untuk kita learn about what is actually management and organisation first. Kita akan tengok balik sebabnya saya percaya most of us kita dah belajar dalam subjek sebelum ni dalam MDT 162, MKT 243 dan MDT 300. Jadi, this is the subject where you are trying to apply what you have learned before this. Okay. Alright. Okay. So, hari ini kita akan masuk kepada part what is management. Sorry. Okay. Alright, so this is the slide. Okay, kita akan belajar what is management. Macam kita semua tahu, management is a process of administering and coordinating resources effectively, efficiently, and in effort to achieve the goal of the organisation. Okay, menurut kata Lewis, Goodman and Fendt 2001. Okay, even though falsafah ni diperkenalkan pada tahun 2001, tetapi sehingga kini proses of management tidak berubah tetapi hanya ditambah baik mengikut keadaan semasa. Untuk management ataupun sesuatu pengurusan tu masih lagi meneruskan proses-proses in terms of kita menguruskan bakat-bakat ataupun resources secara telus dan juga secara efficient in order for them to be able to help the organisation to achieve goals that be set by the organisation. Maksudnya dekat sini, okay, pengurusan ni, sesuatu pengurusan tu, konsep pengurusan tu adalah kita mengumpulkan orang-orang yang mempunyai bakat-bakat yang tertentu. Contohnya katalah Encik Ali, dia mempunyai bakat in terms of finance. Dia ada kepakaran dalam bidang finance dan dia dimasukkan ke dalam company tersebut. Dan Encik Syahrin contohnya, dia mempunyai bakat dari segi pengurusan. Itu dia bakat dari segi management. And then ada Encik Wan contohnya, dia ada kepakaran dari segi in terms of engineering. So masing-masing ada kepakaran masing-masing, tetapi
mereka disatukan di bawah satu bumbung as an organisation, under satu organisation, dan di-manage oleh top management dalam memastikan kepakaran masing-masing ini daripada encik yang pertama tadi sampailah kepakaran yang lain-lain tu digabungkan dalam usaha untuk memastikan syarikat dan satu mencapai keuntungan dan juga mencapai dia punya objektif. Sebabnya untuk organisation ataupun syarikat-syarikat ni mencapai keuntungan tu mungkin dia punya main objektif, tetapi mungkin di samping itu mereka ada objektif lain, contohnya being inovatif. Contohnya kalau syarikat-syarikat teknologi sekarang, mereka lebih mementingkan in terms of being inovative. Okay. So, selain daripada itu, menurut Mary Parker Follett, dia mendefinisikan management as the art of getting things done through people, which is true because in order for organisation ataupun sebuah syarikat cuba untuk mencapai dia punya objektif, mereka tidak boleh buat sendiri ataupun bersendirian. They need to get their subordinate untuk deliver the job. Kiranya dia tetap akan ada orang bawahan, orang pertengahan dan orang atasan bekerja sekali untuk mencapai diorang punya objektif masing-masing. The art of getting things done effectively and efficiently through other people. Kalau katakanlah masuk dalam exam, this is the part where you highlight in terms of management, di mana kata-kata yang penting ataupun the main concept of management adalah getting things done effectively and efficiently. Don't worry if you can't remember what you have learned before this. Kita akan tengok sekejap lagi dari segi konseptualnya in terms of effectively and efficiently through other people. Maksudnya di sini management adalah salah satu proses untuk menyelesaikan ataupun mencapai sesuatu organisasi. In order for you to get things done, you need to do it effectively dengan secara berkesan dan juga secara efficient. Efficient tu maksudnya kalau sebelum ni katalah tugas untuk menyiapkan sesuatu produk tu memerlukan 30 orang, tetapi lepas daripada few years of research and development, kemungkinan proses untuk menyiapkan sesuatu produk tu dapat dibuat secara efisien dengan menggunakan 10 orang sahaja. Yang dekat sini, poin yang penting adalah through other people. Kiranya dengan mengeluarkan arahan kepada orang lain untuk menyiapkan produk ataupun apa-apa objektif yang ditetapkan oleh sebuah organisasi. Okay, so dekat sini we are going to learn about who are managers and where do they work. Okay, managers ni dia adalah insan-insan ataupun orang-orang yang akan menguruskan talent-talent ataupun bakat-bakat ataupun pekerja di bawahan yang berada di tingkat bawah. Okay, the first one adalah in terms of operative. Okay, operative managers ni are people who work directly on a job or task and have no responsibility for overseeing the work of others. Okay, operative manager ni adalah orang yang bekerja terus untuk mencapai atau untuk menjalankan tugas tersebut, tetapi dia tak ada masa ataupun dia tak ada tanggungjawab untuk oversee kerja-kerja orang lain. Maknanya dia ada manager di bawah dia yang akan tolong dari segi untuk membantu dia dari segi oversee other workers. Maksudnya dia ada manager di bawah dia untuk melihat ataupun mengawal selia pekerja-pekerja di bawahan dia. Apa yang dia tahu adalah operative manager ni dia hanya akan came up with idea ataupun dia akan try untuk come up with a concept, tetapi yang akan implement tu adalah pekerja-pekerja di bawahan dia. Okay, dekat sini managers adalah individuals in an organisation who direct the activities of others, responsible for the activities that lead to the goals of the organisation. Okay, apa yang dimasukkan dekat sini adalah okay, kalau insyaAllah selepas pada kamu katalah kamu dah habis diploma, and then kalau ada rezeki kamu bekerja, kalau kamu dapat sambung degree pun alhamdulillah. Bila kamu dah bekerja nanti, tak kira selepas daripada diploma ataupun degree, kamu akan tengok katalah rezeki kamu untuk bertugas di sebuah syarikat yang besar ataupun organisasi yang besar, then you are able to learn. Kamu akan tengok, kamu akan dapat imagine ataupun kamu akan dapat alami sendiri what is actually the level of management dekat dalam sebuah company tu.
Saya cuba untuk relatekan dengan apa yang saya dah alami waktu saya mula bekerja dekat SPAD dahulu. Itu adalah first time saya masuk sebuah organisasi yang besar. Bila kita masuk tu, kita ingat macam, okay, sebab saya masuk sebagai seorang eksekutif, so saya ingat untuk sesebuah organisasi tu dia hanya ada bos dan juga dia ada eksekutif. Tetapi sebenarnya di dalam mana-mana organisasi dia ada several levels of management. Jadi dekat sini dia ada manager, dia ada general manager, atas manager tu dia ada general manager lagi. Kemudian dia ada senior manager, dia ada banyak level of, dia ada banyak layer of management. Okay. Okay, so in terms of organization, the definition adalah a group of individuals who work together towards common goals. Okay, macam saya kata tadi, organisation ni dia adalah satu tempat ataupun satu platform di mana insan-insan ataupun orang-orang yang mempunyai kepakaran masing-masing disatukan in terms of their expertise and then in terms of their knowledge to work together towards common goal. Okay, saya bagi contoh. Katalah kamu ada rezeki untuk bekerja dekat Rapid KL. Okey, dekat Rapid KL dia adalah sebuah syarikat GLC, Government Link Company yang bekerja untuk menyediakan perkhidmatan LRT. Okey. Kamu ditugaskan bertugas dalam contohnya di bidang planning. Okey. Dalam department planning. Tapi dalam department planning tu kamu tidak bekerja work in silo. Maksudnya kamu tidak bekerja dengan department tersebut sahaja, tetapi kamu akan bekerja dan juga kamu akan minta tolong dengan department lain yang mempunyai kepakaran masing-masing. Especially kalau dalam konteks transportation, kita akan lebih banyak bekerja dengan engineering, kita akan banyak bekerja dengan maintenance. Sebabnya in terms of transportation ni, selain daripada pengurusan, kita ada kepakaran yang lain yang diperlukan dalam bidang transportation, such as engineering. Engineering dia akan tengok dari segi penyediaan sesuatu public transportation tersebut, adakah ia bersesuaian ataupun dari segi spesifikasi dan juga technicalities. Selain daripada itu, ada juga talent ataupun pekerja-pekerja yang mempunyai kepakaran in terms of maintenance. Maintenance pun adalah tugas penting juga selain daripada pengurusan. Pengurusan, kita akan masuk di dalam bidang pengurusan, tetapi dalam department ataupun bahagian maintenance, mereka akan memastikan penyediaan pengangkutan awam tersebut dikawal ataupun diselenggara dengan baik. So, and then di sini dia dinyatakan bahawa a systematic arrangement of people brought together to accomplish some specific purpose. It applies to all organisation, for profit as well as for non-profit organisation. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan organisation di sini dia kata adalah, okay, bila kita berada dalam satu syarikat yang besar, of course, kita perlukan approach yang sistematik. Saya bagi contoh, katalah, macam kita ambil konteks transportation. Katalah, kita ambil Rapid KL lagi lah. Rapid KL ditugaskan untuk menjadikan perkhidmatan MRT laluan kedua, iaitu Putrajaya Sungai Buloh kalau tak salah saya. Okay, so untuk mereka siapkan dalam tempoh masa yang diberi 3 tahun, of course, approach yang perlu digunakan adalah by being systematic, especially untuk projek-projek mega ataupun projek-projek besar. Being systematic akan membantu that organisation untuk being on time and then being able to deliver the job diberikan oleh kerajaan. So this is where being systematic in arrangement of people is really important. Okay, so di sini dia ada 3 main karakteristik dalam sebuah organisasi. Tak kira lah kamu department management ke, human resource ke, ataupun dari segi macam saya kata tadi engineering ke, ataupun dari segi operation, dia ada 3 main karakteristik yang kamu pegang. Iaitu adalah yang pertama, the first one adalah goals. Goals ni adalah the mission and the vision of any organisation. Kalau kamu tengok dalam sebuah organisasi, even dalam UiTM sendiri pun, kita ada misi dan visi UiTM sendiri. Jadi tak kira lah di mana pun awak berada, especially in big companies, mereka ada their own mission and vision. Jadi that is the most common characteristic untuk sesebuah pekerja bagi sebuah syarikat, di mana dia kena memahami visi dan juga misi sebuah syarikat. Saya bagi contoh, kalau UiTM, dia nak melahirkan graduan-graduan
Bumiputera untuk berada dalam industri dan juga berjaya. So itu adalah misi dan juga visi UiTM. Contohnya kalau kita tengok dalam konteks SPAD dahulu, dia nak jadi penyelia perkhidmatan awam ataupun pengangkutan awam dalam memastikan pengangkutan awam yang disediakan di Malaysia berada di peringkat yang baik ataupun peringkat yang bagus. Itu adalah salah satu goal yang telah ditetapkan, di mana kesemua pekerja-pekerja dalam SPAD dahulu dia memegang goal tersebut dan akan bekerja mengikut pada target yang telah ditetapkan. Okay, the second common characteristics in any organisation adalah in terms of structure. Okay, dalam sesebuah syarikat yang besar ataupun organisasi yang besar, even dalam UiTM sendiri pun kita ada we have our own structure. Okay, saya bagi contoh, dekat atas sekali kita ada kita punya Naib Chancellor, PC kita, Prof. Roziah sekarang ni. And then bawah Prof. Roziah tu dia punya, kita ada timbalan Naib Chancellor, kita ada Rector, kita ada penolong Rector. Dekat situ kita ada struktur masing-masing yang berperanan untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan oleh UiTM contohnya. Okay, so kiranya dalam sesebuah organisasi, it is the most common thing to have a structure. Kalau saya bagi contoh, kalau dekat SPAD dahulu, kita ada CEO tu adalah bos nombor satu untuk SPAD. Kemudian kita ada COO. COO tu dia adalah Chief Operating Officer. Dia akan membantu CEO untuk memastikan operation di bawah SPAD ni berjalan lancar. Okey. Dan yang paling penting sekali dalam sesebuah organisasi adalah people. Dan sebab apa? Sebabnya in order for an organisation untuk berjaya, untuk berkembang dan juga terbang tinggi, they need to have talent ataupun people. Dekat sini pentingnya sebab itu bila kita tengok sesebuah organisasi memang selalunya dia lebih daripada seorang lah. Kalau dalam organisasi tu ada seorang saja di organisasi, dia punya persendirian punya business. So this is the three most common characteristics of any organisation. Okay, in terms of definition, an organisation is a group of individuals who work together towards common goals. Samalah macam saya tadi, dia memberitahu this is the definition. Samalah macam saya explain tadi. Okay, in terms of talent, dia kumpulkan talent-talent yang punya bakat masing-masing di dalam sebuah satu bangunan ataupun satu hubung di bawah satu payung, and then they will work together in order to achieve, untuk sampaikan ataupun untuk deliver the job yang telah diberikan oleh sebuah syarikat ataupun your bosses. Okay. So what do all organizations have all in common? They are composed of people whose effort must be coordinated if the organisation is to accomplish its goal. Kat sini adalah, kalau kamu tengok syarikat-syarikat besar yang dah berjaya, multinational company, even though mereka beroperasi secara besar-besaran dekat banyak negara, tapi in terms of coordination between them, kiranya dekat satu negara tu dia ada dia orang punya general manager yang akan tengok operation for each, katalah dekat setiap negara ni dia ada dia punya general manager yang akan oversee tugas-tugas masing-masing. Jadi in order for them to standardize ataupun try to deliver their job, mereka kena pastikan being coordinated ataupun being systematic. Okay. Alright, ini yang saya masukkan tadi. In terms of goals, this is the common characteristics of an organisation. Dia kena ada goal, misi dan visi ataupun ada dia punya objektif. And then dia ada structure, macam saya bagi contoh tadi. Dalam sesebuah organisasi, even kalau kamu tengok, paling mudah lah, paling cepat untuk kamu tengok contoh, kamu boleh tengok, buka dekat website McDonald's, kamu boleh cari dia punya organisation chart. Okay, itu adalah salah satu struktur di mana dalam sesebuah organisasi, dia kena ada struktur ataupun organisation chart. Di mana dalam organisation chart ni kita akan tengok, kita akan kenal pasti the role of each person yang dinyatakan dalam chart tersebut, so that katalah saya ditugaskan untuk ambil ataupun kawal selia ataupun in charge of management ya. Contohnya dari segi mungkin buat decision, tapi saya tak boleh masuk bidang kuasa orang lain. Contohnya macam dalam bidang kuasa Department of Engineering, di mana engineering punya department
dia akan suggest this is the best option in terms of public transportation punya provision contohnya. Then the third characteristic, the common adalah in terms of dia mesti ada pekerja ataupun talent-talent yang berada di bawah dia punya organisation. Okay. Alright, so saya percaya kamu semua memang dah belajar benda ni dalam MGT 162 ataupun the fundamentals of management. So we are trying to relate what we have learned before this dengan subjek ni. Dia adalah macam saya guna kata, dia adalah bagaimana kita nak applykan kita punya knowledge tu in terms of the context of transportation. Okay, selalunya kalau kita berbicara berkenaan dengan management ataupun pengurusan, dia memang this is the four main components of management, which is POLC, which is planning, planning, and then we have organizing, we have leading, and we have controlling. Okay, POLC ni, this is a common punya concept in management. Kita akan tengok one by one. Okay, so in terms of planning ni adalah setting goals and defining the action necessary to achieve those goals. Okay, and then in terms of organizing, the process of determining the tasks to be done, who will do them, and how those tasks will be managed and coordinated. And then in terms of leading, dia adalah the capacity to lead the member of work groups towards the accomplishment of organizational goals. And then the last one adalah in terms of controlling, iaitu monitoring the performance of the organization and the progress in implementing strategic and operational plan. Okay. Tak apa, kamu jangan risau. Kita just nak recap saja. Okay, saya bagi contoh dalam management dalam kehidupan seharian kita lah. Kamu sebagai student, saya bagi contoh, bila saya keluarkan arahan, okay, everyone please form a group of 3, maksudnya dalam setiap satu group tu dia ada 3 orang, and then 3 orang kamu kena siapkan a group assignment, topik yang saya bagi, dan in terms of bagaimana kamu nak siapkan tu terpulang kepada kamu. Jadi di sini secara tidak langsung, what I want to stress is that sebenarnya in terms of management process ni kamu dah alami ataupun kamu sedang alami di mana dalam semester-semester sebelum ni dan juga semester ini in terms of group assignment adalah ujian di mana kamu untuk do ataupun deliver your task given. Saya bagi contoh, katalah group pertama yang saya bagi topik tu, saya bagi topik berkaitan dengan e-hailing and the provision in Malaysia contohnya. Jadi 3 ataupun 4 orang your group member tu akan, yang pertama of course in terms of planning, you want to define your goals, you want to establish your strategy, developing sub-plans to coordinate activities. Perkara pertama yang kamu dapat adalah lepas dapat tajuk tu, okay, saya percaya mesti kamu akan terus plan di mana, okay, saya bagi contoh katalah dalam grup kamu ada 4 orang, so orang pertama katalah dia dilantik menjadi ketua. Jadi ketua ni akan memberi arahan ataupun sama-sama bergerak dengan group member yang lain untuk plan your goal, iaitu siapkan your assignment. Katalah topik kamu tu berkaitan dengan e-hailing, saya bagi contoh. And then you establish strategy. Okay, so what kind of strategy do you want to use in order for you to deliver your assignment? Of course, kamu akan cari dahulu the definition, and then you are going to define, and then you have to discuss and brainstorm with your group members. And then selepas tu kamu akan plan, okay, assignment tersebut akan dihantar dalam masa pada week 12 nanti, minggu ke-12. Jadi selepas tu kamu akan coordinate, ketua kumpulan akan coordinate your group members untuk lakukan tugas masing-masing. Okay, itu adalah dari segi, saya nak fahamkan dari segi in terms of planning. Okay, jadi kalau kamu nak make sure that your assignment ataupun your group work berjaya, kamu boleh gunakan konsep ni. Okay, so planning yang pertama, step yang pertama. Sebab kamu nak achieve your purpose ataupun your objective, iaitu siapkan your assignment. And then selepas daripada perbincangan dan juga brainstorm tu, you organize, iaitu organizing, which is determining what needs to be done and how it will be done and who is to do it. Okay,
dekat sini, dekat part organizing ni, selepas kamu dah brainstorm, of course, ketua kumpulan dan juga grup masing-masing, grup ahli grup masing-masing akan define ataupun akan tentukan. Okey, sebagai contoh, okey, ketua kumpulan dah tolong untuk cari definition. And then the rest of the 3 group members, dia akan bagi tugas. Contohnya kamu kena cari bahagian elements contohnya. And then you cari on case study, and then mungkin yang orang yang ketiga ataupun keempat tu akan cari tugas dia untuk compile ataupun untuk buat penulisan. Jadi dekat situ you organize. And then selepas daripada itu, tugas yang seterusnya adalah di sini adalah in terms of leading, which is directing and motivating all involved parties and resolving conflicts. Okay, ini menarik sebabnya tugas ketua kumpulan dia lebih berat sedikit, iaitu dia kena lead the group. Okay, saya faham sebabnya tak kira lah ini adalah normal dalam mana-mana situation ataupun circumstances where we work in group, there will be issues and then there will be bumps where you will meet halfway. Then what the team leader needs to do adalah you have to step up and then you have to lead your group members into the right direction. Okay, saya beri contoh. Katalah kita masih lagi dalam konteks your group assignment. Okay, bila kamu dah katalah minggu ke-3, minggu ke-4, minggu ke-5, dah pertengahan semester, masing-masing dah mula sibuk dengan tugasan masing-masing selain daripada subjek ni contohnya. Jadi bila kamu nak siapkan assignment tu, of course dia akan ada isu sebabnya tambahan pula kita tidak berada dalam tempat yang sama, especially yang masih lagi ODL kat rumah masing-masing. Jadi in order for you to deliver your job, dia sangat-sangat menguji kesabaran sebabnya kadang-kadang mungkin your group members yang lain mungkin free pukul 8 pagi, ya, tetapi katalah team leader kamu ada tugasan lain yang dia tak free pada waktu yang sama. Jadi akan timbul konflik dan juga isu dekat situ. Jadi di sini the leader dan juga group member yang lain, dia kena sama-sama memahami dan juga kena sama-sama try to resolve the issues. Okay, dengan bantuan team leader, di mana team leader akan lead dan juga cuba untuk being rational. Salah satu tips yang saya boleh bagi, katalah kamu ketua kumpulan ataupun in future, bila kamu dah masuk dalam industri, kamu dah masuk dalam organisation, dalam alam pekerjaan dan kamu berpeluang jadi seorang ketua, apa yang penting untuk menjadi seorang ketua adalah kamu kena mendengar kedua-dua belah pihak. Itu yang pertama. Yang kedua, you need to listen and then you need to be able to be wise in order for you to give advice dan juga to resolve things. Sebabnya bila jadi ketua ni, kamu tak boleh favor ataupun tak boleh berat sebelah. You need to be able to be natural dan mendengar explanation dan juga hujah kedua belah pihak. Okay, habis dekat bahagian leading and then we are moving into controlling. Okay, controlling ni adalah di mana part di mana kita sebagai lulusan ataupun pelajar universiti, kita akan pentingkan di bahagian controlling di mana we monitoring things ataupun monitoring activities to ensure that they are accomplished as planned. Okay, dekat sini kalau dia tak ada part controlling ni, dia akan jadi masalah bila okay, katalah semua sedang siapkan tugasan ataupun kerja yang diberikan, tetapi bila tak ada orang ataupun tak ada part di mana kita akan try untuk adakan postmortem ataupun kita reflect balik what we have achieved, dan dia akan jadi masalah sebabnya kita tak tahu apakah kita punya, sama ada kita dah sampaikan atau kita dah accomplish our task ataupun tidak. Okay, so itu pentingnya keempat bahagian berkaitan dengan POLC ni. Okay. Alright, ini explanation berkaitan dengan planning tadi. Kita go through one by one. Okay, so planning is defined as setting goals and defining the action necessary to achieve those goals. Ini adalah bahagian pertama dalam management proses. Macam saya bagi contoh yang paling mudah tadi, katalah berkaitan dengan bekerja secara perkumpulan. Okay, sekarang ni saya konteks yang berlainan, which is saya letakkan diri saya lah sebagai seorang pensyarah baharu yang baru saya masuk. Mungkin ini tahun pertama saya. So jadi perkara pertama saya adalah I need to plan first. Apa yang maksudnya plan adalah bila saya masuk, saya menjadi pensyarah, saya kena pastikan apakah misi dan visi UiTM, and then apakah
objektif yang UiTM cuba capai. Jadi bila saya aware berkaitan dengan perkara-perkara itu, bila saya bekerja, saya akan cuba sehabis baik untuk pastikan goals dan juga action yang diperlukan disampaikan secara berkesan. Ini include goals, establishing strategy and developing plans to coordinate activities. Okey, yang ni tak apa saya delete nanti. Ini adalah typo. Okay, in terms of organising, okay, saya ambil konteks saya tadi, saya katalah baru masuk UiTM, selepas saya plan, okay, katalah dalam 5 tahun pertama ni, saya nak capai contohnya, at least saya dah publish 2 buku, ataupun saya dah publish 3 artikel ataupun 5 newspaper artikel, contohnya, kerajaan akhbar. Jadi, apa yang saya perlu buat part kedua adalah in terms of organising, iaitu saya kenalah organize dari segi saya punya resources, saya punya masa, saya punya tenaga, sebabnya benda tu adalah tanggungjawab saya sebagai seorang staff UiTM sebagai contoh. So this is a process of determining the task to be done. Okay, macam saya kata tadi, kata saya nak publish 2 buku contohnya, and then who will do them? Siapa yang saya nak buat buku tersebut? Kalau saya nak bekerja sendiri, ataupun saya nak publish buku tu seorang, saya hasilkan berseorangan. Tetapi sebabnya kita nak ada lebih daripada seorang penulis dalam buku tersebut, jadi saya akan bekerja dengan pensyarah transportation yang lain contohnya. Then how the task will be managed and coordinated. Dekat sini pentingnya sebab tu saya bagi contoh macam saya in terms of organising, saya suka refer kepada my weekly lesson plan. Kalau awak perasan dalam weekly lesson plan yang saya bagi pada awal semester tu, itu adalah saya punya part of organising. Okay, saya bagi contoh, pada minggu ketiga saya kena habiskan chapter 1. Jadi itu akan jadi saya punya organising punya peringatan. Jadi bila saya tengok tu saya akan be able, okay, saya kena habiskan chapter 1 pada minggu ketiga. It will be my guiding principle. And then it includes who reports to whom and where decision are to be made. Okay, dekat sini dia akan tentukan in terms of organising ni, siapa bos saya, dan saya akan kena report saya punya tugasan tu kepada siapa. Okay, dalam konteks saya sebagai staff baharu UiTM, bos saya untuk kampus Pasir Gudang ni, yang bos nombor 1 adalah penolong rektor, Dr. Haryana, ataupun kalau dalam konteks dalam fakulti sendiri, Encik Abdul Razak bin Jambari, saya punya ketua pusat pengajian, bos saya dekat fakulti lah. Okay, itu in terms of organising. And then in terms of leading, okay, leading ni sangat-sangat penting sebabnya saya bagi contoh, katalah saya kerja baru yang baru masuk, saya ambil kontak saya lagi masuk dalam UiTM, and then bila saya nak bekerja dengan in a group dengan pensyarah-pensyarah lain contohnya, ataupun kami nak hasilkan satu program, contohnya program pre-graduation night lah, sebab saya bagi contoh untuk part 5. Okey, jadi dia akan ada seorang pensyarah yang akan lead, dia akan jadi pengarah projek ataupun pengarah program. Jadi pengarah program ni, pensyarah yang lead, dia akan include, dia akan motivate employees ataupun dia punya rakan-rakan sekerja untuk sama-sama membantu dia. Dia ada tugasan dia masing-masing. Contohnya katalah saya pengarah program adalah Encik Razak sebagai contoh, and then saya ditugaskan untuk mencari tempat untuk kita adakan pre-graduation night untuk student part 5. Jadi Encik Razak akan lead the conversation and then the effort, tetapi dia akan tugaskan setiap pensyarah masing-masing untuk jalankan tugas masing-masing. Jadi selepas daripada saya dapat arahan dan juga saya confirmkan dengan saya punya bos, dan saya akan start working toward the goal, iaitu mencari tempat untuk kita adakan pre-graduation night contohnya. Katalah nak adakan dekat tempat eksklusif, contohnya dekat Tanjung Puteri Resort. So saya akan start work, cari kontak ataupun try contact Tanjung Puteri Resort, and then kita akan terus mulakan effort untuk siapkan tugasan tersebut. Okay, alright. So di sini in terms of being a leader, macam saya kata tadi, dia kena competent. Competent tu dia kena pantas membuat keputusan, dia juga kena pantas berfikir. Yang kedua, dia ada satu karakter. Karakter dia adalah karakter mungkin yang lovable ataupun dia mudah untuk communicate. Susah juga kalau kita ada ketua yang tak ada karakter yang menarik. Bila contohnya macam nak bincang tu, dia macam terlalu masam ataupun terlalu muram. So kita sebagai pekerja, kita akan rasa macam
Tak apalah, contoh. So, karakter-karakter yang perlu ada bagi sebagai seorang leader adalah dia approachable ataupun dia at least dia nampak mesra so that pekerja bawahan dia tak rasa terlalu tertekan kalau dia perlu adakan perbincangan dengan bos. A good boss is a person who can communicate and can mingle with staff dengan tanpa ada masalah. Alright. And then the last one adalah in terms of community oriented. Okay, ini yang saya katakan tadi. Sebagai seorang leader, kamu kena mendengar kedua-dua belah pihak. Apa yang maksudkan community oriented ni adalah dia tidak mementingkan mana-mana pihak. Dia adalah pihak yang neutral dan dia pentingkan kepentingan ataupun kebajikan dia punya pekerja-pekerja ataupun insan sekeliling dia. Saya bagi contoh, katalah masa nak kamu buat kerja, kamu buat your group assignment akan ada isu. Tetapi katalah leader, kamu sebagai leader, kawan kamu tu buat salah. You must be able to tell the person that okay, ini salah tetapi we will move towards the right direction, kita akan buat sama-sama and then kiranya kamu ada kemampuan untuk menegur insan tersebut. Right, in terms, that one in terms of leading, and then in terms of controlling adalah the process of monitoring the performance of the organisation. Macam saya kata tadi, selepas pada kita deliver sesuatu tugas ataupun kerja, kita kena tengok juga. Kiranya tak bolehlah kita punya attitude, okay, lepas siap kerja tu, siap lah. Tapi kita tak nak tahu apa dia punya result ataupun dia punya hasil. Itu sangat-sangat salah and then I really hope that selepas pada kita belajar berkaitan dengan POLC ni, mungkin dari segi how you work ataupun dari segi bagaimana kamu menyelesaikan sesuatu tugas tu ataupun cara pekerjaan kamu tu akan berubah, insyaAllah. Okay, so identifying deviation between plan and actual result and taking correction action when necessary. Okay, ini yang dimaksudkan dengan sebagai group member, of course saya kata dia akan ada bumps dan juga dia akan ada halangan yang akan membuatkan apa yang kamu plan sebelum ni dia akan berbeza dengan apa yang telah siap. Sangat jarang di mana contohnya katalah saya plan untuk siapkan satu artikel surat khabar, katalah saya nak siapkan pada hari Ahad. Tetapi sampai pada hari Ahad mungkin saya hanya sempat siapkan secara separuh. Itu adalah perbezaan di mana ataupun dipanggil deviation ataupun halangan ataupun orang panggil some sort of macam terbabas lah. Macam mana dia lain daripada apa yang kita plan. So, apa yang penting dekat controlling ni adalah how do you take corrective action apabila diperlukan. Okay, katalah, okay, let's say kata plan kamu tu plan A, tetapi bila nak sampai ke B tu dia ada masalah. Jadi kamu sebagai group member ataupun bekerja dalam sebuah syarikat, kamu kena ada kelebihan ataupun kebolehan untuk mencari ataupun mencadangkan solution untuk mengatasi masalah tersebut. It is important because it is the method of ensuring that the organisation is moving towards its stated goals. Kat sini pentingnya controlling sebabnya andai katalah plan kita tu tidak berjalan seperti yang dirancang, then we must take corrective action untuk memastikan at least kalau tidak sampai sepenuhnya kepada objektif tersebut, at least separuh daripada objektif tu tercapai. Okay. Alright, sebelum kita masuk efficiency and effectiveness, saya akan berehat sekejap selama 3 minit. I'll come back after 3 minutes and kamu semua boleh pergi stretch and refresh yourself. Terima kasih.
Okay, terima kasih kerana masih lagi menonton. Thank you very much for your focus and attention. I really appreciate your focus and attention for today's lesson. Okay, so now we are going to proceed in the next part, which is bagaimana kita nak kenal pasti atau kita nak ukur dari segi performance of a management ataupun measuring managerial performance. Okay, kebiasaannya macam kita tengok sesebuah pengurusan tu efficient ataupun berkesan adalah dari segi yang pertama, the process of management are oftenly measured by looking at the first aspect, which is dalam konteks efficiency, and the second part adalah in terms of effectiveness. Okay, what does it mean by efficiency? It means that doing the things right refers to the relationship between input and output, seeks to minimize resources cost. Efficiency achieved by using fewer inputs, such as fewer people or money, to generate a given output. And effectiveness means doing the things right, doing the right things, goal attainment, dia lebih pada goal attainment, and then effectiveness achieved when the organisation pursues appropriate goals. Okay, saya bagi contoh. Apa yang dimasukkan dengan efficiency dekat sini adalah, okay, efficiency adalah di mana penggunaan resources ataupun penggunaan pekerja ataupun penggunaan tenaga kerja tu rendah, tetapi even though penggunaan tenaga kerja rendah, tapi dia boleh achieve the goal. Saya bagi contoh, apakah yang dimaksudkan dengan efficiency? Saya bagi contoh, dia dua syarikat yang sama. Katalah dua-dua syarikat penghasilan teknologi handphone. Okey, syarikat X dia keluarkan sebuah telefon bimbit, spesifikasi yang sama dan juga design yang sama, tetapi dengan menggunakan 10 orang tenaga kerja. Contohnya untuk hasilkan sebuah device. Tetapi untuk syarikat Y dihasilkan telefon yang sama tetapi menggunakan tenaga kerja lebih rendah, contohnya 5 orang, tetapi dia boleh capai dari segi production dan juga penghasilan produk tu sama. Kiranya dua-dua produk yang dihasilkan sama, tetapi syarikat X in order for them to produce a phone, they need 10 people sebagai contoh, tetapi untuk syarikat Y, they only need 5 people. Jadi, in terms of efficiency, pada pendapat kamu, which company is more efficient? Okay, of course syarikat Y sebabnya dia boleh hasilkan benda yang sama tapi dengan menggunakan tenaga kerja yang lebih rendah dan juga kos yang lebih rendah. Itu yang dimaksudkan efficiency. Okay. Dekat sini efficiency kamu kena often associate dengan dari segi pembaziran. Pembaziran tu boleh jadi pembaziran tenaga kerja ataupun pembaziran kos. Alright, in terms of effectiveness, dia adalah berkaitan dengan attainment of goal ataupun dalam penghasilan objektif sebuah syarikat. Jadi sebuah syarikat tu dia kena tetapkan dari segi goal ataupun ada punya objektif tu boleh dicapai supaya bila dia ada tenaga kerja yang mencukupi, mereka boleh mencapai effectiveness, boleh menjalankan kerja dengan berkesan. Kiranya objektif contohnya katalah syarikat tu dia nak capai keuntungan 10 juta dalam masa 2 bulan. Dengan dia letak objektif tersebut, dia boleh capai dengan memastikan tenaga kerja yang ada tu berupaya untuk mencapai objektif, mencapai keuntungan sebanyak 10 juta selama 2 bulan. Sebagai contoh. Alright. Now, this is the differences between effectiveness and efficiency. In terms of effectiveness is achieved when the organisation pursues appropriate goals. Maknanya dekat sini adalah doing the right thing. Saya bagi contoh, macam contoh yang saya bagi tadi, katalah sebuah syarikat tu dia nak capai keuntungan sebanyak 10 juta dalam masa 2 bulan. Tetapi benda ni jadi masalah ataupun dia tidak berkesan. Sebagai contoh, benda tu objektif tersebut tidak realistik. Apa yang membuatkan dia tak realistik adalah contohnya, katalah sales dia pada bulan pertama sebelum tu adalah hanya 500,000. Tapi dia ada tenaga kerja yang terhad. Jadi bagaimana dia nak capai keuntungan berganda
dengan limited resources ataupun limited talent untuk mencapai keuntungan berlipat ganda. Itu yang dimaksudkan dengan doing the right thing. Dia kena being realistic. Dia tak boleh terlalu bergantung kepada dia punya dream ataupun dia punya angan-angan. Okay. And then the next one, the next aspect adalah in terms of efficiency. What does it mean by efficiency? Efficiency is achieved by using the fewest inputs, for example, people and money, to generate a given input. This means doing things right. Kalau tadi doing the right thing, and now the concept of efficiency adalah doing things right. Maksudnya dekat sini, macam saya bagi contoh tadi, perbezaan antara dua company, mereka hasilkan barangan yang sama ataupun hasilkan objektif yang sama, tetapi syarikat X dia menggunakan lebih ramai pekerja, tetapi syarikat Y dia boleh achieve benda yang sama tetapi menggunakan tenaga kerja ataupun kos yang berkurangan. Jadi di sini berlakunya proses efficiency sebabnya instead of dia lambakkan pekerja dengan tugasan-tugasan yang sama, dia identify tugasan yang spesifik to that person yang boleh deliver tugasan yang diberi. Dia akan jadi bloated lah kalau kita terlalu ramai pekerja tapi tugasan tu mudah. Dia akan merugikan pengurusan tenaga kerja. Okay. Now, macam saya explain tadi, okay, saya bagi situasi tadi, katalah kamu dah, Alhamdulillah kamu dah tamat pengajian, kamu bekerja ataupun kamu sambung degree, kamu bekerja selepas tu, kamu akan masuk dalam sebuah multinational company. Seperti saya bagi contoh, katalah kamu bekerja dalam Malaysia Airlines. Okay. Kamu berpeluang bekerja dengan syarikat multinational, contohnya macam Malaysia Airlines. Dia adalah sebuah syarikat yang besar, headquarters dia ada dekat Sepang dan dia ada banyak cawangan ataupun dia punya pejabat di setiap negeri. Jadi, dekat dalam sebuah organisasi yang besar, even dalam organisasi itu syarikat yang kecil sekalipun, dia ada dia punya managerial levels. Okay, apa yang dimaksudkan dengan managerial levels ni adalah, okay, kita relatekan balik dengan the most common characteristic of organisation in terms of structure. Okay, structure tu yang saya maksudkan tadi dekat sini adalah dalam sebuah syarikat tu dia akan ada tak kira lah dia ada 4 or more layers. Dekat sini kita akan belajar berkaitan dengan 4 layers. Yang pertama adalah in terms of top managers. Dekat sini bos-bos besar. Okay. Kalau nak pergi nampak dekat sini adalah saya letakkan sebagai konteks UiTM lah. Kat sini top managers. Top managers untuk pensyarah adalah di dalam UiTM ni adalah Naib Chancellor. Kita punya Prof. Roziah. Ni baru dilantik baru ni, dia adalah top manager. Kemudian di bawah top manager ni, di bawah kita punya Vice Chancellor tu, kita ada timbalan Naib Chancellor. Timbalan Naib Chancellor kalau tak salah saya ada 3. Jadi dia adalah middle managers. Kemudian semakin menurun, kita ada first line managers, di mana first line managers ni lah yang akan menguruskan operasi orang-orang bawahan yang berada di setiap negeri. Kalau kita tengok dekat contoh dekat UiTM, first line manager ni adalah dari segi penolong rektor, kita punya ketua pusat pengajian, kita ada ketua fakulti, itu adalah first line manager. Jadi dekat sini operatif ni adalah contohnya adalah pensyarah-pensyarah. Pensyarah-pensyarah ni dekat bahagian sini. Kamilah yang akan mengoperasikan perjalanan sesebuah universiti. Selain daripada pihak pentadbiran contohnya dekat Mesbudang, mereka adalah operatif juga. Okey. Kalau saya ambil contoh, kalau dulu, ini contoh yang saya alami dekat Malaysia Airlines dan juga SPAD. Saya suka untuk kaitkan dengan saya punya own experience. Okey, dekat SPAD dulu, Suruhanjaya Pengetutan Awam Darat, dekat atas sekali adalah our CEO. Kita ada CEO yang akan, kiranya dia lah orang nombor 1 dalam SPAD. Selepas itu, di bawah CEO ni dia ada manager-manager yang lain. Kita ada COO yang akan mengambil berat berkaitan dengan operation, Chief Operating Officer. Kami juga ada CFO, Chief Finance Officer. Dia akan ambil kira bahagian kewangan untuk SPAD. And then selepas pada itu di bawah dekat first line managers ni adalah general manager. General manager ni ikut department, dia ada banyak bahagian ikut mode transportation. Dia ada taxi punya manager, taxi department punya manager. Dia ada bus management punya manager.
Dan juga kita ada pelbagai mode-mode. Kiranya kat sini adalah first line manager. Manager ni lah yang akan direct bekerja dengan orang-orang bawahan. Contohnya macam saya dulu adalah eksekutif untuk taxi and e-hailing department. Jadi saya adalah sebahagian daripada operatif. Saya dekat sini. Jadi dekat atas saya ada boss satu, and then saya ada middle boss, and then saya ada my top number one boss lah. Okey, arahan yang selalunya dikeluarkan kat sini, dia kena sampaikan melalui middle managers, first line manager, and then last kali macam saya akan dapat arahan daripada saya punya first line manager. Okey, dekat sini kita akan belajar juga sekejap lagi berkaitan dengan communication. Okey, saya bagi contoh, katalah in terms of kerja, katalah CEO mendapat arahan daripada kerajaan Malaysia untuk hasilkan satu program untuk taxi driver, untuk pemandu taksi. Jadi dekat sini CEO mendapat arahan, dia ambil maklumat daripada Kementerian Pengangkutan. Jadi bila disampaikan kepada kami, yang akan buat kerja nanti adalah kami operatif ni, kami akan cari tempat, kami akan cari dana, kami akan susun segala jadual. Jadi middle dengan first line manager ni, in terms of communication, dia kena pastikan. Katalah CEO kata dalam masa 10 hari. Jadi middle dan juga first line managers ni, dia kena berperanan sebagai info yang dapat tu kena sampaikan secara tepat. Kalau dekat sini dia kata 10 hari, kalau sampai dekat bawah ni, tiba-tiba dah jadi 5 hari. Dia jadi ada miscommunication. Okey, tak apa. Kita akan tengok sekejap lagi berkaitan dengan miscommunication ataupun the importance of conveying the right message in terms of kita punya managerial levels. Okay, so this is the explanation berkaitan dengan first line managers. First line managers ni, dia adalah one-to-one with subordinates. Dia adalah bos, bos kecil lah, ataupun bos yang kita laporkan kepada dia, kita buat kerja, kita akan laporkan terus kepada kita punya first line managers. They are supervisors that responsible for directing the day-to-day activities of operative employees. They are the primary objective. The primary objective of them is to ensure that the product or services of their organization are delivered to customer. Technical skills are important because the primary activities of first line managers involve managing individual performance and instructing subordinates. Okey, ini yang pentingnya sebagai manager yang bekerja terus dengan orang bawahan yang melakukan pekerjaan. Okey, di bawah first line managers ni dia ada eksekutif, dia ada pekerja biasa, dia ada pekerja am, dia ada contohnya cleaner, dia di bawah arahan first line manager ni. Itu yang pentingnya untuk first line manager dekat sini. First line manager ni dia ada kebolehan untuk menguruskan manusia. Sebabnya berbanding dengan middle dengan top managers, first line manager ni akan banyak berjumpa dengan pekerja bawahannya. Okay. Alright, and then we are moving into the middle managers, iaitu linking group. Apa yang dimaksudkan dengan linking group? Kalau kita tengok dalam gambar raja tadi, dia yang menyampaikan maklumat yang disampaikan oleh ketua kita kepada top management, kepada CEO sebagai contoh. Jadi middle managers ni dia memainkan peranan untuk menyampaikan maklumat yang sebenar. Kiranya kalau dekat on-site tu ada masalah, kena beritahu betul-betul ada masalah. So that CEO yang berada di atas, dia jarang untuk berada di sekitar kawasan operasi ataupun di bawah. Jadi middle managers ni berperanan untuk menyampaikan information penting daripada pekerja bawahan kepada peringkat tertinggi. And then individuals at levels of management between the first line manager and top management. Jadi dia adalah penghubung kepada bos pekerja-pekerja bawahan dengan bos besar yang kat atas tu, dekat top managers tadi. Middle managers are required to have a strong understanding of the overall strategy of the organization because they are responsible for linking function between groups. Jadi dekat sini, sebagai middle manager, sebagai orang yang berada di tengah-tengah, kamu macam saya kata, instead of terlalu berat sebelah ataupun favor to any parties, kamu kena mendengar kisah kedua-dua belah pihak. So that as a middle managers, you are able to make decision based on the right facts and figures. It carries the title of product manager and department head. Ini contohnya dari segi dia punya designation, dari segi bidang tugas dia. Selalunya kalau title dia sebagai pekerja adalah product manager ataupun department head.
Middle managers are required to have a good human skills sebabnya dia akan menjadi orang tengah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dekat bawah, dan dia akan angkat isu-isu tersebut kepada top management. And then middle managers are involved in allocating resources, coordinating groups and managing group performance. Okay, middle managers ni lah yang akan menjadi orang yang menguruskan, kiranya dia adalah the brain of the department ataupun the division. Dalam sebuah syarikat tu dia adalah ketua untuk bahagian tersebut. Jadi middle managers ni lah yang akan menentukan, okay, kamu contohnya dalam department tu ada 10 orang. Jadi 10 orang tu dia ada dia punya bidang, tugas dan juga dia punya roster masing-masing. Dia ada dia punya masa masing-masing. Jadi sebagai middle manager, dia kena ada kebolehan untuk identify kebolehan masing-masing ataupun kepakaran dia punya orang bawahan dan juga dia punya pembantu, and then kena make sure that allocation of the resources tu boleh membantu dia untuk mencapai group performance. Okay. Alright, next one adalah in terms of top managers. Ini yang sebenarnya yang berada di atas, yang ada dalam sebuah organisasi. Kalau kita tengok, even though dalam konteks sebuah kerajaan sekalipun, dia ada top managers, iaitu dekat sini adalah Perdana Menteri sebagai contoh. Okay, kalau organisation ataupun syarikat, mereka adalah individuals who are responsible for making decision about the strategic direction of the organisation and establishing policies that affect all organizational members. Okay, top managers ni selalunya mereka lebih banyak menggunakan mereka punya idea dan juga mereka punya akal ataupun otak. Kiranya bab-bab perah otak ni memang bidang-bidang top managers. Dekat kerja bawahan dia lebih kepada menggunakan tenaga dan juga menggunakan conceptual punya skills. Okay, the top managers carries the title of CEO, CFO, COO and etc. Macam saya kata tadi, dekat atas top managers ni dia ada C kat depan itu, Chief Executive Officer, Chief Finance Officer dan juga Chief Operational Officer. So these are the top managers, and they require strong conceptual skills because they are required to process information about internal and external environment. Bila dah berada dekat atas sekali of management, they need to have a strong conceptual skills sebabnya bila kita nak plan something, we need to have a conceptual punya thinking ataupun conceptual skills. Kita nak memulakan sesuatu projek, we need to brainstorm and then we need to discuss. Jadi ini adalah skill yang diperlukan oleh top managers. Berbanding dengan kerja bawahan ni adalah insan-insan ataupun orang-orang yang akan melaksanakan idea-idea yang dikeluarkan oleh top managers. Their main task is to monitor the business environment. Mereka kena tahu apa yang sedang berlaku di sekeliling organisasi. And then internally, strong conceptual skills enable top managers to develop a distinctive culture for their organisation. Okay. Selalunya macam the ambience ataupun the culture of an organisation tu bergantung kepada kita punya bos nombor satu ni. Kalau bos nombor satu ni dia jenis bekerja cepat dalam kiranya dia punya karakter adalah karakter on the go, the whole organisation akan mengikut cara kerja dia. Contohnya kalau decision tu perlu dilakukan dalam masa 1 hari, dia akan lakukan dengan secepat yang mungkin. Ini selalunya untuk organisasi swasta lah. Sebabnya berbanding dengan organisasi di tingkat kerajaan, dia lebih banyak birokrasi ataupun lebih banyak level. Jadi untuk membuat decision ataupun keputusan tu dia bergantung kepada arahan daripada kerajaan. Jadi untuk in terms of swasta punya environment ataupun private organisation punya environment, mereka lebih cepat ataupun lebih adaptif dengan current situation. Okay. Untuk memastikan most of you nampak what is actually the differences between all these type of managers, dia ada dekat sini dia bagi tahu in terms of the role of management, POLC tu, bagaimana mereka in terms of katalah seharian, this is how they launch ataupun dia menggunakan masa mereka untuk menggunakan keempat role of management. Okay, kita tengok dekat sini. In terms of first level managers, first level manager ni yang bos kecil yang
tadi dekat bawah tu report to him. Jadi dia habiskan dekat operative akan report to him adalah yang first one adalah dia akan habiskan most of his time ataupun her time in terms of leading, iaitu dia akan lead dia punya operative ataupun pekerja-pekerja bawahan dia untuk siapkan kerja yang ditugaskan. Jadi selain daripada itu dia akan habiskan masa dia untuk organize. Kamu contohnya dalam department saya bagi contoh tadi, department tu ada 10 orang, dia akan organize. Okey, kamu buat kerja ni, kamu buat kerja ni, kamu buat kerja ni. Dia yang akan keluarkan arahan yang terus kepada orang-orang bawahan. And then masa untuk planning dan controlling ni dia rendah sebabnya dia tugasan untuk first level manager adalah untuk memastikan pekerja-pekerja bawahan mula bekerja mengikut arahan yang telah dikeluarkan. Jadi dekat sini berbeza dengan middle managers. Middle managers ni dia habiskan masa most of the time untuk leading. Kiranya dia akan lead first level managers dan operative untuk siapkan tugas, and then dia akan organize. Banyak masa dia lebih kurang leading, habiskan masa dengan organize pekerja-pekerja bawahan. Seterusnya in terms of planning dia terlibat secara boleh dikatakan lebih banyak berbanding dengan first level managers. Dan juga in terms of controlling dia ada kuasa yang berlebihan ataupun kuasa yang lebih berbanding dengan first level managers. Okay, in terms of top managers, dia habiskan masa most of the time, kamu tengok sini, organizing. Okay, sebab apa dia organize? Sebabnya dia kena tengok resources untuk dia punya syarikat. Dia ada, contohnya dia ada 1,000 pekerja. Jadi dalam 1,000 pekerja tu dia ada berapa orang yang boleh laksanakan tugas, contohnya macam hasilkan sebuah kereta sebagai contoh. And then they spend most of their time in terms of planning. Planning adalah tugas macam saya tekankan tadi. Untuk top managers ni dia orang lebih kepada pemikir ataupun seorang yang ahli fikir. Dia akan keluarkan idea, dia akan keluarkan konsep, dia akan keluarkan all the great concept. And then in terms of leading and controlling, mereka ada kelebihan berbanding dengan first level managers dan juga middle managers. Okay, ini adalah perbezaan kalau in terms of the role of them berbanding dengan ketiga-tiga managers ni. Okay, now we are moving into the scope of responsibility. Okay, dekat sini, even though manager ni pun dia ada pecahan yang tersendiri. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, scope of responsibility tu kita ada general manager dengan functional managers. Okay, kalau kamu nak tahu, general managers dia berada di atas daripada functional managers. Okay, kalau kamu nak tengok dari segi konsep ni, saya tunjuk sekejap. Okay, general manager dekat sini dia bagi contoh Bersatu Logistik Sendian Berhad. General manager ni dia adalah orang yang penting berbanding dengan functional manager. Functional manager ni dia adalah pengurus yang akan menguruskan segala yang berlaku dekat site ataupun dekat actual location, berbanding dengan general manager ni dia lebih banyak habiskan masa dekat dalam office ataupun dekat dari segi pengeluaran idea dan juga pengeluaran arahan. Okay, now we go back to general managers. It is the person who manage ataupun managers who are responsible for managing several different departments that are responsible for different tasks. Their technical skills may not be as strong as the skills of the people they manage. However, they make up for in communication skills. Okay, general manager ni kalau kamu tahu, kalau macam berdasarkan pengalaman saya bekerja waktu SPED dahulu, okay, katalah saya ada pengalaman dan juga saya ada experience berkaitan dengan penghasilan polisi untuk department taksi dan juga e-hailing services. Okay, disebabkan saya dah banyak bergaul dengan taxi driver dan juga e-hailing driver contohnya, saya mungkin ada satu skill ataupun saya ada satu knowledge yang tidak mungkin ada pada general manager. Maksudnya untuk ayat yang kedua ni adalah technical skills seseorang general manager tu mungkin tidak ada berbanding dengan pekerja yang bawahan, pekerja yang berada di lapangan ataupun ke on-site. Sebabnya, contohnya untuk saya ada direct communication dengan taxi driver dan juga e-hailing driver. Contohnya kalau saya nak hasilkan sesuatu dasar ataupun polisi, saya adalah insan yang connect dengan taxi driver ni berbanding dengan general manager. General manager dia banyak keluarkan arahan
berdasarkan mungkin dari segi idea ataupun arahan-arahan yang diperoleh daripada kerajaan ataupun Kementerian Pengangkutan contohnya. Okey. Ini contoh yang diberikan tadi, saya beri contoh. Okey, dalam konteks SPAD dahulu, saya ada general manager. General manager ni adalah insan yang dekat bawah ni dia ada bahagian masing-masing. Saya bagi contoh dalam SPAD dahulu. Dekat atas ni adalah kami punya general manager. General manager ni, general manager bahagian operation. Kemudian dekat bawah ni macam saya ada dekat bahagian Department of Taxi and E-hailing. Ini bahagian yang pertama, ada manager saya. And then dekat sini ada bahagian yang department yang kedua iaitu Bus and Express Bus Department yang menguruskan berkaitan dengan bus, and then mungkin berkaitan dengan logistik and freight department. Jadi department masing-masing dia ada tugasan masing-masing dan ada pengurusan masing-masing, tetapi bos untuk department ini akan report kepada general manager. Jadi general manager ni dalam konteks of level of management tadi, dia adalah middle management. Dia akan menyampaikan isu-isu yang disampaikan oleh kami dekat bawah ni kepada top management dekat CEO, CFO dan COO tadi. Okay. Alright. Ini in terms of functional managers. In terms of functional managers, this is the person who are responsible for managing a work unit that are segmented according to function. Macam saya kata tadi, dekat sini, katalah saya berkhidmat dalam konteks SPAD, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, kami ada banyak department berkaitan dengan mode of transportation. Ada bus, ada taxi, ada freight dan logistik. Jadi untuk setiap satu bahagian ni, dia ada dia punya functional manager. Okay, functional manager ni dia manage the work unit that are segmented according to function. Macam saya kata tadi, dia ada fungsi masing-masing. Taxi dan e-hailing, dia akan jaga bahagian taxi dan e-hailing. Dekat bahagian bus dan bus express, dia jaga bahagian masing-masing. Okay. Often have similar background to those people they manage. Okay. Contohnya macam bos saya dekat bahagian taxi dan e-hailing, kami ada kepakaran ataupun background yang sama dalam bidang transportation. Kiranya bos kita tu dia akan ada pengalaman yang lebih kurang macam kita, cumanya dia telah berkhidmat dengan lebih lama berbanding dengan macam saya, eksekutif pada masa tersebut. And their technical skills are usually strong. Selalunya functional managers ni dia dah biasa dealing with bosses dan juga dealing with pekerja biasa. And then as they are typically promoted from within the ranks of their work group. Sebagai contoh, katalah saya dah lepas saya bekerja selama 5 tahun kat SPAD, daripada seorang eksekutif, mungkin saya akan jadi seorang functional manager sebabnya saya ada pengalaman bekerja dalam department taxi dan e-hailing sebagai contoh. Okay, ini yang saya masukkan tadi. Alright. Kalau nak nampak dengan lebih jelas, ini adalah bagaimana struktur ataupun structure of an organisation. Ini di peringkat top management. And then dia ada middle management. Di dekat middle management ni dia ada dia ada first line managers. First line managers ni dekat sini. And then dekat sini adalah operative ataupun pekerja-pekerja bawahan, eksekutif ataupun non-eksekutif punya roles. So dekat sini adalah orang yang akan melaksanakan kerja, and then dekat semakin menaik ataupun semakin meningkat dia punya level, dia lebih kepada menggunakan otak ataupun menggunakan dia punya kelebihan dalam berfikir. Okay. Ini contoh berkaitan dengan functional manager. Contohnya dekat sini dia bagi eksekutif, manager. Dekat bawah manager ni dia ada senior eksekutif dan juga eksekutif. Ini dari segi structure of functional manager. Okey, sebelum kita teruskan dengan skills needed, saya rasa kita rehat sekejap selama 2 minit and I'll come back after 2 minutes, okay?
Okay, terima kasih kerana masih lagi menonton. I appreciate your focus and attention, and thank you very much for still uh, masih lagi menonton kita punya lesson untuk hari ini, our lecture for today. Alright, so saya cuba untuk habiskan, kita akan habiskan insyaAllah chapter 1 pada hari ini. Okay, so kita akan teruskan dengan skills needed at different level management. Sebelum tu kita recap balik, tadi kita dah belajar berkaitan dengan what is management, what is organization, there are 4 levels of management. And then this sekarang kita akan tengok apa yang skills needed at the different levels of management. Okay, alright. So the first line management, dia ada 3 jenis skills yang diperlukan untuk setiap satu level of manager. Yang pertama conceptual, yang kedua human, yang ketiga technical. Okay, saya terangkan secara ringkas. Conceptual ni dia lebih kepada bagaimana kita nak berfikir ataupun kita nak menyelesaikan masalah ataupun bagaimana kita nak come up with a new product ataupun a new service. Itu dari segi bagaimana kita nak berfikir. And then in terms of human skills ni adalah bagaimana dia nak menyelesaikan masalah yang timbul antara pekerja-pekerja. Sebabnya first line management ni dia adalah manager yang di peringkat awal yang deal terus dengan pekerja-pekerja bawahan. And then in terms of technical skills, dia adalah skill-skill yang melibatkan sebagai contoh katalah dia adalah manager untuk bahagian engineering. Jadi dia kena ada technical skills dari segi engineering. Contohnya dari segi mungkin spesifikasi sesebuah produk ataupun sesebuah perkhidmatan, dia kena ada kelebihan dari segi itu. Tetapi in terms of middle dan top level management, berbanding dengan first line management in terms of technical dia, kalau awak tengok semakin naik dia punya level of management, semakin berkurangan dia punya technical skills. Okay. Sebagai contoh, katalah seorang CEO sesebuah syarikat, contohnya pengangkutan awam, sebagai contoh, dia tak semestinya dia ada pengetahuan secara teknikal ataupun secara detail berkaitan dengan engineering aspect contohnya. Memadai dia ada basic knowledge tetapi dia tahu apa yang dimaksudkan contohnya dengan pemasangan tayar LRT sebagai contoh. Okay, berbanding dengan middle management sebab dia akan lebih banyak dealing dengan first line management ataupun manager, jadi dia kena ada technical punya skill lebih banyak berbanding dengan top level management. Okay, seterusnya dia punya human skills. Kalau awak tengok kat sini, middle management dia lebih beratkan berkaitan dengan human skill. Sebab apa? Sebabnya dia adalah orang tengah ataupun manager yang berada di tengah-tengah antara top level dan juga first line management. Jadi dia adalah pihak yang akan menguruskan isu-isu yang timbul. Contohnya setelah insan A ni tak suka insan B. Jadi dia akan first line management ni, manager ni dia akan memberitahu kepada middle management yang akan come up with solution ataupun penyelesaian untuk menyelesaikan masalah yang saya nyatakan tadi sebagai contoh. And then in terms of conceptual, kalau awak tengok semakin meningkat dia punya level of management, conceptual skills tu lebih berat kepada top level management. Apa yang dimaksudkan dengan conceptual ni? Okey, saya bagi contoh sebagai seorang CEO ataupun orang yang paling atas dalam sesebuah organisasi, berbanding dengan pekerja bawahan yang banyak menggunakan tenaga kerja kudrat ataupun dia punya tulang empat kerat, untuk top level management ni dia lebih berat kepada aspek-aspek fikiran ataupun dia punya ideas ataupun dari segi direction of the organisation. Kiranya the thinking part is dia punya job lah, berbanding dengan middle dan first line manager. Okay. Alright, ini yang dimaksudkan dengan tadi technical skills tu, the ability to utilize the knowledge of tools, technique and procedures that are specific to a particular field. Technical skills tu macam saya kata tadi, saya beri contoh. Contohnya engineering punya skill. Kerja selalunya first line manager ni dia lebih banyak knowledge berkaitan dengan technical skills berbanding dengan bos-bos dia di atasan. And then human skills ni, the ability to work effectively with one's own work group as well as others within the organisation. Ini banyak deal dengan human ataupun manusia. Next one adalah in terms of conceptual skills, adalah dari segi the ability to process a tremendous amount of information,
about the external ataupun internal or external environment of the organisation and determine implication of that information. Okay. Kiranya kalau nak kira dalam bahasa mudahnya, technical skills ni dia banyak lebih kepada menggunakan kudrat ataupun apa yang berlaku dekat on-site, and then human skills ni bagaimana kita nak deal sesama manusia, and then conceptual skills adalah kemahiran berfikir. Semakin naik level of management, semakin banyak kita menggunakan conceptual skills berbanding dengan technical skills. Okay, so this is the contoh di cabaran pada management in terms of 21st century. Nowadays, we are living in a dynamic and rapidly changing world. In fact, we are now experiencing hyper change. This involves changes that come more quickly, more dramatic, complex and unpredictable. Okey, apa yang dimasukkan kat sini adalah pada abad ke-21 ni ataupun era 21st century, macam kita tahu teknologi adalah peranan penting ataupun mainkan peranan penting dalam the advancement of business ataupun perkembangan the growth of any business ataupun organisation. Jadi bila teknologi ni berkembang pesat, of course perkara-perkara lain dalam sebuah organisasi tu kena ikut sama berkembang. Jadi bila perubahan tu berlaku secara pantas, dia dipanggil sebagai hyper change, di mana perubahan tu berlaku dengan sangat pantas. Saya bagi contoh, disebabkan pada tahun lepas kita dah alami pandemik. Jadi kalau sebelum ni saya bagi contoh sebagai salah satu perkhidmatan awam lah. Sebelum ni in terms of penggunaan teknologi ni dia sangat berkurangan. Saya bagi contoh in terms of video conferencing. Okay. Kalau sebelum ni mungkin alasan diberikan adalah tak ada keperluan ataupun terlalu mahal. Nak beli device contohnya macam kamera ataupun laptop ataupun video conferencing punya device. Tetapi selepas berlakunya pandemik, dia memaksa sektor awam ni untuk adapt dengan apa yang sedang berlaku. Contohnya kalau dulu meeting kerajaan kena jumpa berdepan, ada makan-makan, ada sembang-sembang, and then ada meeting secara bersemuka. Tetapi apabila berlakunya pandemik ni, the sector was forced to adapt with the changes. Sekarang ni kalau kamu tengok, mostly of meeting memang dijalankan secara online dan juga tak kira lah menggunakan Zoom ke, Google Meet ke, tetapi changes tu berlaku apabila terdapatnya keperluan yang mendesak. Okay, right. So now this is the challenges in management in terms of environmental change trends. Macam saya kata tadi, in terms of advancement in technology, information technology sangat berkembang pesat, and then globalization of the marketplace. Okay, kalau kamu tengok, disebabkan perkembangan internet ni, kita dah boleh beli barangan secara bebas. Contohnya barangan tu dihasilkan dekat China, kita boleh beli dekat Lazada ataupun Shopee. Benda tu adalah salah satu globalization ataupun kita boleh mendapatkan barangan-barangan yang dihasilkan daripada luar sampai ke depan pintu rumah kita. And then increasing predominance of entrepreneurial firms and the growing importance of intellectual capital. And then in terms of organizational trends, the changing chief executive officer, ini berkaitan dengan perubahan di dalam sesebuah organisasi. Dia bergantung, contohnya kalau dalam GLC atau Government Link Company, orang-orang atasan ataupun orang nombor satu dalam sesebuah organisasi tersebut bergantung kepada kuasa politik yang berkuasa pada masa tersebut. And then in terms of from hierarchy to self-managed team, and then increasing diversity in the workplace and new organisation model. Okay, ini adalah challenges in management. Maybe if you want to have further reading, mungkin kamu boleh cari, boleh baca berkaitan dengan topik ni. Sebelum kita teruskan dengan part 1.3, part terakhir untuk lecture hari ini, kita ambil masa sekejap dalam masa 2 minit untuk refresh ourselves, and then I'll come back in 2 minutes.
Okey, terima kasih kerana masih lagi menonton. Untuk lecture hari ini dia panjang sedikit sebabnya kita nak habiskan chapter 1. Untuk minggu 3 sepertinya kita akan habiskan chapter 1. Alright, so kita dah sampai pada part akhir iaitu in terms of behavioral in management. Sebab apa saya rearrange balik tadi? Sebabnya ini part yang kita belajar tetapi saya dah go through and then saya tengok berdasarkan kesesuaian tu kita patut bincangkan dahulu what is actually management dan what is actually an organisation. Sebabnya kita dah tengok ciri-ciri sebuah organisasi tu dia lebih menjurus kepada faktor apa dan juga bagaimanakah bentuk sesebuah organisasi dan juga management tu. And then baru kita akan tengok in terms of behavioral in management, iaitu bagaimana kita nak tengok in terms of sebuah organisasi tu dia nak berhubung ataupun communicate within each other. Bagaimanakah cara-cara dia? Okay. So, what is the nature of communication in organisation? Sebenarnya communication ni pada pendapat saya lah, pendapat peribadi saya, sebenarnya dia adalah salah satu kaedah ataupun cara untuk menyelesaikan 90% of the problem in the world. Saya boleh kata macam tu sebab apa? Mostly masalah dia timbul akibat daripada miscommunication. Apa yang dimaksudkan dengan miscommunication? Okay, kita tengok dulu communication. Communication is a process of sending and receiving messages with attached meaning. Apa yang dimaksudkan dengan proses tu adalah, okay, bila saya communicate dengan awak sekarang ni sebagai contoh, mungkin dia one way communication, iaitu saya just bagi lecture. Tetapi sebagai contoh, katalah kita berada dalam kelas tutorial. Okay. Dalam tutorial tu kan selalu saya tanya, okay, kamu ada apa-apa soalan tak? That is me sending a message, bertanyakan kepada kamu whether you have any question regarding our lecture ataupun tidak. Dan kamu sebagai penerima receiving messages, kamu akan proses, and if you have any question, kamu akan reply dan kamu akan kata, yes sir, saya ada soalan, this is my question. Itu adalah proses communication. Dalam sesebuah organisasi, communication ni adalah sangat penting. Tak kira lah communication secara verbal, secara bertulis, in terms of written punya form. Written punya form tu boleh jadi dalam bentuk email. Kalau dahulu kita ada WhatsApp tu adalah some sort of personal punya communication, tetapi disebabkan the advancement of technology dan juga mungkin pandemik, jadi WhatsApp tu dah jadi salah satu platform ataupun dia punya tempat untuk kita dapatkan ataupun kita lakukan communication between subordinates dan juga bosses. Okay. Alright. Okay. So dekat sini apa yang dia nak nyatakan adalah, okay, dari segi apa yang kita discuss tadi, proses tu, ini adalah dari segi dia punya figures ataupun dari segi diagram dia. Bagaimana dia nak explain berkaitan dengan, okay, bagaimana communication tersebut berlaku. Okay, communication tu dimulakan dengan source. Iaitu, okay, sebagai contoh, saya bagi contoh tadi, katalah saya waktu tutorial, saya tanyakan kepada kamu, do you have any question regarding our last lecture? Jadi dalam saya punya message ataupun saya punya communication tu, saya ada intention untuk bertanyakan kepada kamu. Jadi dekat sini dia akan dihantar kepada kamu melalui, kita akan selalu kita on Google Meet. So this is the channel di mana soalan saya tu dihantar kepada kamu. And then kamu sebagai receiver, orang yang menerima soalan ataupun message ataupun communication tersebut, kamu akan dapat dengar soalan tersebut. And then if you have any question, you will ask me, yes sir, I have question regarding this and this. Okay, kamu sebagai penerima adalah receiver dan saya sebagai orang yang bertanyakan soalan dalam communication sebagai source. Tetapi masalah dalam communication adalah in terms of noise ataupun feedback. Dekat sini, kalau kita tengok noise yang ataupun gangguan ataupun interruption yang ada adalah in terms of mungkin physical distraction. Physical distraction ni tak adalah sebabnya kita mungkin communication between melalui online saja, atau semantic errors, mixed messages. Mungkin berlaku apabila, okay, mungkin saya cakap tak berapa jelas, mungkin message saya tu tak berapa jelas, and then kamu dapat message yang salah, jadi dia jadi miscommunication kat situ disebabkan adanya noise. And then cultural differences, ini mungkin berbeza. Contohnya kalau cultural differences ni mungkin dari segi, kalau kita tengok dari segi dialek, katalah orang Johor nak bersembang dengan katalah orang utara, orang Kedah contohnya, dia akan ada few
cultural differences ataupun dari segi dialek ataupun logat tersebut. And then in terms of absence of feedback, dekat sini ada contohnya masalahnya adalah, saya beri contoh, katalah kita ada kelas tutorial atau kita ada tutorial, bila saya tanya, do you have any question? Mungkin pada kamu tak ada soalan tapi kamu tak bagi feedback. Okay, tak reply. Contohnya saya tanya, ada soalan ke berkaitan dengan lecture yang lepas? Then no one give feedback. So itu adalah contoh absence of feedback. If you don't have any question, just reply tak ada sebagai contoh. And then status effect. Ini berkaitan dengan mungkin dari segi kemudahan yang digunakan. Contohnya kalau kamu gunakan internet, katalah internet di tempat kamu tak ada masalah, mungkin dia boleh jadi salah satu contoh noise ataupun disturbance dalam proses communication. Okey, kat sini dia beritahu macam saya explain tadi, source, it encodes an intended meaning into a message. Ini adalah sumber komunikasi tersebut, and then receiver adalah orang yang menerima communication. Noise adalah disturbance ataupun gangguan yang berlaku semasa berlakunya proses komunikasi itu. Feedback adalah proses which receiver communicates with the sender by returning another message. Saya beri contoh tadi, ada soalan ke tidak, kamu akan reply kalau ada soalan, yes sir, I have question. Kalau kamu tak ada apa-apa soalan, you just need to give feedback. No sir, I have no further question. Itu adalah salah satu contoh communication yang berkesan. And then, in terms of communication channel, okay, macam saya beri contoh tadi, bila kita nak communicate dalam sebuah organisasi ataupun sebuah syarikat, kita ada few option ataupun channels that we can choose. Kalau dahulu, sebelum berlakunya era pandemik, kita ada face-to-face punya meetings, berjumpa dalam bilik meeting contohnya, kita jumpa secara berdepan. And then we have email. Email ni mungkin berlaku secara rantaian email, chain of email. And then we have online discussion. Pada masa kini, disebabkan pandemik berlaku, kita dah lakukan online discussion. Kita buat secara online. Even sekarang pun dah ada webinar. Kalau dulu seminar dilakukan secara face-to-face, now we have webinar, iaitu seminar yang dilakukan secara online. Okay, next one adalah in terms of written letters. Ini mungkin dari segi formality. And then phone, telefon, mungkin perbincangan dilakukan secara dalam talian telefon. And then in terms of voicemail, voicemail pun boleh jadi salah satu communication channel. Okay, yang ni kamu boleh tengok sebagai contoh bagaimana furniture placement. Benda ni sebenarnya tidak ada di dalam syllabus, hanya dijadikan sebagai contoh. Ini adalah placement of perabot dalam sebuah bilik. Bilik, contohnya bilik pensyarah. Dia ada susunan-susunan sendiri untuk pastikan communication tu dapat dilakukan. Kamu boleh tengok dia punya susunan ni, kamu punya knowledge. Okay, now we are moving into the interesting part of the first chapter. Bagi saya, management style ni dia sangat-sangat menarik sebabnya bila awak berada dalam sesebuah organisasi, awak akan boleh tengok, you can menilai sendiri bagaimana management punya style. Okay, dia ada 3 jenis kalau ingat dalam subjek-subjek sebelum ni, autocratic, democratic dengan laissez-faire. Okay, please bear in mind that ketiga-tiga ni awak boleh pegang sampai ke penghujung semester. Even awak dah bekerja sekalipun, sebenarnya pemahaman berkaitan dengan management style ni sangat penting sebabnya kita akan berupaya, kita tengok contohnya macam saya masa bekerja, saya tengok okay, so saya boleh nilai, okay, contohnya dalam syarikat saya sebelum ni, mungkin dia punya approach ataupun pendekatan tu menggunakan approach laissez-faire sebagai contoh. Okay, apa yang dimaksudkan dengan autocratic adalah most of the decision will reflect the personality of the managers themselves. Okay, dalam management style yang pertama ni, dia adalah autocratic. Autocratic tu maksudnya, okay, segala keputusan dan juga segala perbincangan tu adalah tertakluk kepada ketua ataupun your boss. Boss saja yang penting. Boss, kata-kata boss adalah penting. Jadi kita menyuarakan pendapat pun tidak dipertimbangkan. Itu yang dimaksudkan dengan autocratic. Yang kedua adalah democratic, iaitu the managers allow employees to take part in decision making. Kalau dari segi approach of democratic ni, dia lebih terbuka. Dia kiranya kita bukan ikut cakap bos saja, tetapi sebagai pekerja dia ada dia punya hak untuk menyuarakan pendapat dan bos akan mendengar pendapat kamu
ataupun any staff, then dia akan pertimbangkan semasa decision making nanti. Okay. In terms of laissez-faire ni dia adalah free hand management style di mana the managers will give 100% trust to employees to make decision. Dekat sini kiranya manager ataupun bos-bos besar tu dia just lepas tangan lah. Dia beri sepenuh kepercayaan kepada kamu untuk membuat keputusan. Okay, saya bagi contoh yang mudah untuk kita tengok konteks dia. Kalau kamu perasan, kamu dah 5 semester dekat UiTM. Jadi kalau kamu nak tengok dari segi approach apa yang dimaksudkan dengan autocratic, democratic dan laissez-faire ni, okay, pada mula-mula semester pertama kamu masuk tu, kamu masih lagi fresh dan juga masih lagi innocent lah, maksudnya masih lagi belum tahu what is actually diploma ni, mungkin kamu tak ada idea apakah yang sedang kamu lalui sekarang. That's why autocratic punya approach dilakukan kepada mungkin dilakukan kepada pelajar-pelajar baru, di mana kamu hanya mendengar cakap-cakap, maksudnya arahan yang dikeluarkan. Kalau kita pergi ke surau, semua pergi ke surau. Kalau kita please berkumpul dekat dewan, semua pakat berkumpul di dewan tanpa mempersoalkan apa-apa. Alright. Kemudian as the time goes by, semakin kamu menaik semester, and then kalau kamu perasan, most of the approach, bila kamu dah familiar dengan UiTM sebagai contoh, jadi kebanyakan pensyarah dan juga staf-staf pentadbiran dia lebih terbuka kepada mungkin pelajar-pelajar yang semester 2 ke atas, sebab kamu dah familiar with whatever going on in UiTM. Jadi in terms of taking part of giving your opinion, mungkin kamu ada kebebasan berbanding dengan semester pertama dahulu. And then in terms of laissez-faire, okay, kalau kamu perasan in terms of kamu punya last semester ni, sebabnya kamu dah fasih, kamu dah 4 semester berada dekat sini, dan boleh dikatakan kamu dah mahir berkaitan dengan nak buat assignment, nak buat group, and then nak buat kerja, kamu dah boleh deliver things. That's why kalau kamu perasan approach of mungkin kebanyakan lecturer ataupun kebanyakan pentadbiran terhadap student-student final semester, dia lebih pada laissez-faire, iaitu kamu boleh buat your own decision tetapi dengan nasihat kiralah pensyarah ataupun pentadbiran. Kiranya kamu dah boleh berdiri di atas kaki kamu sendiri. Itu saya bagi contoh dalam konteks mungkin UiTM lah, dan bukan konteks UiTM, konteks kamu sebagai pelajar. Kalau kamu nak tengok dari segi bagaimana approach autocratic, democratic and laissez-faire. Okay, explanation berkaitan dengan autocratic ni adalah managers make decision unilaterally. Maksudnya di sini adalah keputusan tu adalah di tangan dia sahaja. Even though kalau saya sebagai contoh, saya sebagai anak buah, kalau saya kata, okay bos, tak boleh, sebenarnya keputusan ni salah. Mungkin dia tidak memberi apa-apa kesan terhadap objektif kita. Tetapi bos tu dia berpendapat sebaliknya dan dia kata, no, this is the right decision and I have the right to make the call. Maksudnya dia boleh buat keputusan. Jadi dia mungkin dia tidak mendengar nasihat yang diberikan, tetapi dia buat keputusan tu atas dasar dia punya own judgement. Decision will reflect the personality of managers and more supervision is needed because employee depend most to the managers. Dekat sini kebanyakannya memang mendengar cakap-cakap ketua lah, kiranya masih lagi belum tahu selok-belok. And then no motivation from the leader to their subordinates. Maksudnya in terms of autocratic approach ni, bosses ni bila dia terlalu keras, mungkin kataan keras kepala tu terlalu berat, mungkin dia terlalu self-centered ataupun dia berpendapat kata dia boleh lakukan keputusan sendiri. Jadi even though dia buat keputusan pun, keputusan itu tidak boleh memberi motivation kepada dia punya anak-anak buah. And then dia very directive, dia lebih kepada okay, kamu buat ni, kamu buat ni. Dia lebih kepada memberi arahan, and then tightly control situation and emphasize negative feedback rather than positive feedback. Dia lebih pentingkan, okay, mungkin ada orang komplain, dia lebih pentingkan komplain daripada compliment yang diterima. The manager wants employee to do their work exactly as the manager wants it. Manager ni dia macam lebih, macam itulah saya kata dia self-centered. Mungkin dia lebih suka orang ikut cakap dia tanpa ada sebarang soalan. Itu mungkin cara approach as an autocratic manager. In the military system, betul, dari segi military mungkin autocratic ni dia lebih sesuai sebabnya
Kalau badan uniform ni, of course kita akan bergantung kepada kita punya ketua punya pertimbangan. Top level manager will give order to the lower people. All the systems are fully authorized by top level managers. Ignorance on what subordinate tell or share. Okay, dekat sini apa yang dimasukkan adalah, okay, disebabkan kita punya boss tu ada dia punya say ataupun dia punya kata, jadi even tu kalau kita suarakan pendapat kita pun, mungkin pendapat kita tu tidak diambil kira ataupun tidak didengari pun. Itu adalah contoh autokratik. Dekat sini pentingnya, if an employee attempts to give an opinion or suggestion, they are considered as rebels. Rebels ni adalah macam dikatakan macam orang yang melawan cakap lah. Autokratik punya approach ni dia very rigid. Dia tidak suka macam dapat feedback. Everything must kena dengar kata dia saja. So it's, for me, it's a bad approach. Macam saya lebih suka either democratic ataupun laissez-faire, sebabnya memikirkan pada kesesuaian konteks tersebut. Saya bagi contoh, kalau kamu perasan, in terms of saya kalau bagi assignment, saya lebih berdemokrasi dan juga saya beri sepenuh kebebasan kepada kamu, as long as kamu boleh deliver your job without any issues yang besar-besar lah. Kalau contohnya kalau gaduh between group members tu, you are able to resolve the issue within your group saja. Okay. Alright, itu iklan. Okay, alright. So now democratic adalah managers allow employees to take part in decision making. Kiranya pendekatan berkaitan dengan demokratik ni, dia lebih terbuka. Dia lebih suka bermusyawarah ataupun bermesyuarat, mendapatkan pandangan masing-masing. Jadi bila dah suarakan pandangan masing-masing, bos ni even though dia ada call ataupun dia ada hak untuk tentukan, tetapi selepas mendengar dan juga menimbangtara pandangan ataupun opinion of everyone, then the person will make decision. Job satisfaction and quality of work will improve. Leader is either permissive and directive. Dia memiliki dua-dua sifat ni. Dia permissive, maksudnya dalam masa yang sama dia bagi arahan, dia cakap secara terbuka. Maksudnya dia beri arahan tapi dia bagi option. And then any decision making followed by majority votes. And in terms of decision making, dia melibatkan semua orang. And employees are trusted to have skills, knowledge and come up with decision to which everyone is committed. Okay, saya nak share sikit saya punya pengalaman berkaitan dengan bekerja berkaitan dengan situation demokratik ni. Saya punya former boss untuk taxi and e-hailing department ni, dia seorang yang sangat-sangat demokratik. Even though dia seorang yang sangat vocal, bila dalam meeting dengan bosses dia seorang yang sangat vocal, tetapi in terms of anak buah dia, dia sangat menjaga, and then he is very democratic. Kita punya pendapat tu dia ambil kira, dan tambahan pula dia akan mendengar. Saya bagi contoh katalah berkaitan dengan kita nak propose a new policy berkaitan dengan taksi, nak naikkan had umur. Dia akan berbincang dengan kita dan juga team members yang lain, and then we will brainstorm together and then sama-sama fikirkan what is the best direction in terms of policy. Itu adalah contoh satu persekitaran kerja yang bagus, yang menarik, sebabnya dia very democratic dan juga semua pendapat diraikan. Sama juga macam kelas saya nak gunakan approach yang sama, di mana kalau macam kamu ada soalan ataupun kamu just nak share information, saya seorang yang sangat demokratik, maksudnya saya sangat terbuka dengan any kind of suggestion and recommendation ataupun perbincangan. So please, sambil-sambil tu saya nak highlight lah, jangan takut untuk suarakan your own pendapat. Okay. Alright, in terms of laissez-faire ni pula, dia adalah freehand management, and then this type management style is best to handle rumor. Maksudnya dekat sini, even though management tak ambil berat ataupun tak ambil part in terms of decision making, tapi in terms of the type management style yang terbaik untuk kendalikan macam kes-kes macam rumors ni adalah contohnya macam fitnah, adalah contohnya macam a conflict of two or more parties is best let the parties involved settle on their own. Contohnya, saya beri contoh, katalah kamu sesama group member kamu ada problem, salah seorang daripada kamu datang and then mengadu pada saya, and then selepas tu mungkin orang yang kamu ada masalah tu pun mengadu kepada saya juga, tapi mungkin saya ambil pendekatan laissez-faire.
saya mungkin pada masa tersebut bila saya timbang tara dan saya consider, saya tengok okay, so the best way of letting things done adalah mungkin dengan membiarkan dahulu, mungkin pada masa tersebut keadaan mungkin terlalu tegang ataupun masing-masing tengah marah. So the best way is by letting both of the person untuk sama-sama cool down, and then mungkin selepas tu both of this person boleh berfikir secara logik dan juga secara matang lah. Okay. In terms of staff managing their own areas in the business and credibility, tetapi dia punya kelemahan in terms of laissez-faire ni, katalah, saya beri contoh tadi tu, tapi katalah bila saya biarkan terlalu lama sampai tak boleh buat kerja langsung, dia akan timbul masalah yang lain. Masalah lain contohnya, kerja tak siap, kamu punya markah terkesan, so jadi credibility of the manager will be in doubt. Maksudnya, saya punya credibility sebagai pencerah mungkin akan dipersoalkan. Apa tindakan yang saya ambil itu mungkin tidak menyelesaikan masalah itu di peringkat awal. Itu adalah kelemahan berkaitan dengan laissez-faire. Okay, alright. So kita habiskan sekejap. Kita ada kita dengan leadership sekejap ya. Okay, so in terms of leadership, okay, saya nak highlight sedikit berkaitan dengan leadership ialah ability to influence, motivate and enable others to contribute toward effectiveness of the organisation. Maksudnya di sini bila menjadi ketua tu, kamu kena ada kebolehan untuk memastikan kamu boleh mempengaruhi dan juga dalam masa yang sama, kamu pengaruh kawan kamu ataupun rakan sekerja kamu untuk being motivated. Maksudnya sama-sama bermotivasi ataupun bersemangat untuk siapkan tugas dan juga membolehkan setiap daripada group members tu boleh bekerja untuk siapkan tugasan masing-masing. Okay. In terms of leadership ni, ini kamu boleh baca. This is the example of, dia ada 5 example of leadership perspective. And then untuk leadership punya kompetensi, kamu kena ada this kompetensi ataupun kebolehan-kebolehan ni. Yang pertama adalah emotional intelligence. Kamu kena boleh, macam saya kata tadi, untuk menjadi ketua, kamu tak boleh terlalu cenderung kepada mana-mana pihak. You have to listen to both parties. Itu yang dimaksudkan dengan emotional intelligence, di mana kamu boleh berfikir secara logik dan juga secara berkesan tanpa dipengaruhi oleh emosi. And then kamu kena berintegrity. You have to be very ethical about your work and then your group member. And then you have to have drive, kamu kena ada semangat. You have to have leadership motivation, kena sama-sama motivate between your group members and your subordinates. You have to have a self-confidence. Saya percaya most semua student saya dah ada self-confidence. And then you have intelligence. Intelligence ni tak semestinya berada pointer tinggi saja. Dia lebih kepada how do you bring yourself to the real world, to the reality. Intelligence ni bagaimana kamu memaparkan kamu punya ability to think and then to solve problem. And then knowledge of the business, kena ada pengetahuan. Sebab tu saya selalu tekankan, bila kamu belajar, kamu kena pastikan apa yang kamu belajar tu bukan hanya untuk exam saja, tetapi kamu akan guna pakai sampai ke akhir hayat nanti. So you learn not only for the business, not only for the exam, but for the rest of your life and for your working life as well. Okay, kita akan masuk ke part last. Last ni dia hanyalah something yang kita akan belajar dengan lebih lanjut pada chapter-chapter yang akan datang. Okay, dia adalah berkaitan dengan trade union. Okay, what does it mean by trade union is employee representation may be defined as the right of employees to seek a union or individual to represent themselves for the purpose of negotiating with management on such issues such as wages, hours, benefit and working condition. Okey, apa yang dimaksudkan dekat sini adalah trade union ni adalah salah satu persatuan ataupun union yang menggabungkan pekerja-pekerja dalam sesuatu organisasi. Dia bila dalam sesuatu organisasi itu dia ada kesatuan pekerja, maka of course top management dia tak boleh sewenang-wenangnya macam menindas kerja bawahan dia.
Sebabnya bila penyatuan pekerja-pekerja ni dia akan menimbulkan satu force ataupun satu tekanan kepada management. Jadi kenapa perlunya trade union ni adalah untuk memelihara benda-benda ni. Disciplinary and grievance matters, work councils and other consultative bodies, collective bargaining and terms and conditions, making workforce agreements and joint working groups. Kiranya trade union ni ataupun kesatuan pekerja dia akan membantu memelihara kebajikan pekerja. Selainnya of course top management dia akan fikir keuntungan saja tanpa kadang-kadang mungkin kita lepas pandang berkaitan dengan kebajikan pekerja. Jadi di sini trade union plays a role in terms of getting things done. Okay, so this is the advantages dan disadvantages of having a trade union. Ya, kamu boleh baca. If you have any question, kita akan discuss dalam tutorial nanti. And then, okay, in terms of trade union, berdasarkan Akta, Section 2 of Trade Union Acts, it represent trade union as any association or combination of workmen of employers being workmen whose place of work is in West Malaysia, Sabah or Sarawak, as the case may be, or employer employing workmen in West Malaysia, Sabah, Sarawak. Okey, apa yang dimasukkan kat sini adalah pembentukan trade union ataupun kesatuan pekerja berdasarkan akta. Dia ada akta tersendiri iaitu Trade Union Act. Okey, dalam akta tersebut, ini dia punya kandungan, dia memelihara kepentingan pekerja. Okay, alright. So this is the role of trade union. Kalau kamu tengok kat sini ada lebih kurang dalam 7. Dia berperanan sebagai political role, market role, regulatory role, democratizing role, service role, enhancement role, and welfare role. Okay, so kamu boleh baca every each of this role. And if you have any further question, kita akan discuss di dalam tutorial. But if you have any, kamu jangan risau, insyaAllah berdasarkan trade union ni kita akan belajar dengan lebih lanjut, dengan lebih mendalam pada chapter-chapter seterusnya. Mungkin kalau kamu dah buat sedikit pembacaan, mungkin kamu boleh tengok berdasarkan, okay, dekat dalam public sector ni kita ada public sector union yang dinamakan sebagai QPAX. So kamu boleh baca sedikit berkaitan dengan QPAX. Mungkin saya akan tanya dalam kelas tutorial nanti, what is actually QPAX do, and then siapakah pihak-pihak yang terlibat di dalam QPAX, dia memelihara kebajikan siapa. And then untuk trade union ni terbahagi kepada dua. Dia ada in-house union. In-house union ni adalah terdiri daripada yang ditubuhkan di dalam sesebuah organisasi itu tersendiri. Sebagai contoh, kalau Malaysia Airlines, dia ada union dia sendiri. Kalau kamu nak tahu, kalau kamu cuba baca, waktu Malaysia Airlines sedang mengatasi masalah, kebanyakan daripada trade union ni, especially in Malaysia Airlines punya trade union, dia banyak memperjuangkan hak-hak dia punya staff daripada ditindas. Alright. Selain pada in-house union, we have National Trade Union. National Trade Union ni adalah is an association of employees either from the same or similar trades or occupation or industries. Okay, sebagai contoh dekat sini dia bagi MTUC, Malaysian Trade Union Congress. Kamu boleh buat sedikit pembacaan, mungkin kalau kamu ada soalan, kamu boleh tanyakan kepada saya waktu tutorial nanti. Dan waktu tutorial nanti, selain daripada QPAX tu, saya akan tanya what is actually MTUC is all about, and then QPAX ni sama juga. Okay, mungkin kamu boleh baca berkaitan dengan Malaysian Employers Federation as well. Akan ada 3 perkara saya akan tanya, MEF, QPAX dan juga MTUC. Saya akan tanya secara randomly. So semua minta tolong buat pembacaan sedikit berkaitan dengan contoh-contoh trade union yang ada dekat Malaysia ni. Okay, alright. Okay, so untuk chapter ni kita dah sampai kepada penghujung. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua kerana menonton sehingga ke akhir. Saya minta maaf sebab kali ini lecture dia panjang sedikit. Sebabnya kita nak habiskan 2 bahagian dalam chapter 1. Yang pertama berkaitan dengan organisation dan juga management, and then behavioral in management. Okay, jadi jangan lupa untuk kelas tutorial nanti saya akan tanya secara randomly tadi berkaitan 3 perkara, MTUC, kemudian QPAX dan juga MEF tadi, Malaysian Employers Federation. Okay.
Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih banyak-banyak sebab tonton sehingga habis kita punya video lecture, dan insyaAllah dalam tutorial nanti kita akan adakan perbincangan dengan lebih lanjut lah. Kalau kamu ada soalan ataupun kamu nak kemukakan your own opinion kaitan dengan topik-topik ni, saya sangat-sangat galakkan sebab saya suka bila kita ada a healthy punya discussion punya style. Terima kasih banyak-banyak dan Assalamualaikum